الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. Alhamdulillah. Alhamdulillah, bersama kita mensyukuri Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Ta'ala masih lagi memberi kebaikan, dan Allah Ta'ala inayahnya serta taufik dan hidayah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala masih lagi menjagakan kita, memberi kesejahteraan dan kesihatan dan kecerdasan kita pagi ini. Sama-sama kita dapat ihyakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana di antara benda yang Rasulullah sangat bimbang dan Rasulullah ambil berat ialah salatul jamaah. Sehingga wajah yang terakhir yang sahabat tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah mereka duduk dalam perbarisan dalam semaya. Itu panggil masa terakhir sekali sahabat boleh tengok muka Nabi ialah dalam masa mereka nak semaya. Mereka baris nak semaya di waktu pagi hari Isnin, dan mereka baris nak semaya. Disambil nak tunggu semaya, maka Rasulullah bukakan pintu natal dia. Rasulullah buka pintu dan Rasulullah senyum tengok pada para sahabat. Dan sahabat tengok muka Rasulullah, wajah Rasulullah seperti bulan purnama. Cerahnya muka Nabi dan serinya, tidak ada kesal-kesal penat dan letih dan demam ataupun tak arak. Maka gembiralah sahabat, sukanya para sahabat, dan mereka menyangka bahawa Rasulullah SAW segar dah. Rasulullah hingga ada sakit boleh berjumpa pak dia, boleh tubik semaya sekali pak dia. Sehingga Abu Bakar lakah turun. Nah, dia ada iman lakah turun nak Nabi semaya lah. Kerana Nabi nampak sihat, tengok muka cerah, suka senyum. Tapi Rasulullah beri isyarat untuk Abu Bakar sempurnakan solat. Itulah wajah terakhir yang sahabat boleh tengok muka Nabi dalam keadaan hidup. Maka Rasulullah pun tutup tabir, turun tabir, tutup pintu lah, seolah arakhas tutup tabir lah, kerana pintu rumah Nabi seperti ni lah. Dan seolah Nabi bercuduk dalam rumah belakang tu dah. Ini masjid, buka pintu tu tengok. Baik dah. Dah gini. Nah, seolah-olah rumah Nabi sepengah sebelah tu. Nah, ni masjid Nabawi, soalan ni masjid. Maka Nabi buka pintu, buka tabir, buka pintu natal tengok. Maka di saat itulah sahabat berasa gembira dan suka hati. Nah, lalu itulah disempurnakan solat oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala. Maka lepas kat semaya suka hati belaka. Ada pihak bimbang lah. Jadi belum pada tu bakal lepas semaya bakal tunggu tanya lagu mana Rasulullah. Dia pakat kat gimana pakat tunggu tahu khabar Nabi hari ni lagu mana, apa berat ke. Jadi pagi senang tu pakat ada bimbang. Alhamdulillah Rasulullah segar. Jadi lepas hari senang tu kerja masing-masing biasalah. Orang pergi laut pergi laut, orang pergi kebun tamak, orang ada kami pergi bukit. Dah tak lepas tak batas dak lah pergi bukit. Dah kerja masing-masing lah, kebun kau makan gaji ke apa. Dah makan upah menambah ke apa pergi menambah. Kerana tak bimbang hari ni tengok Nabi segar malam. Sehingga Abu Bakar tak ada. Abu Bakar Rasulullah mati, telik mari Rasulullah mati lagi kebun.
Pada Abu Bakar ni rapat sekali dengan Nabi ni. Kerana berasa tak bimbang hari ni Nabi segar ni. Lalu tu banyak hari dia tak lagi kebun sawit, pergi kebun sawit misal kita ayat kita. Pergi kebun sawit misal, banyak hari tak lagi dia boleh ada buah sawit banyak ni. Pergi sawit. Nak pergi hari lain tu berasa bimbang nak pergi kalau Rasulullah tak berat ni. Rasulullah berasa segar ni pergi. Kelip mari Rasulullah mati lah Abu Bakar. Sahabat lain pun ramai, Rasulullah kelip mari Rasulullah mati. Umar kelip mari, rakyat Rasulullah mati tak percaya. Sahabat lain pun ramai pakak duk sorok duk. Bising Rasulullah meninggal dunia. Nah, kerana Rasulullah meninggal dunia, siapa mula-mula tahu ialah isteri dia Aisyah radhiyallahu taala anha. Mula-mula tahu. Kerana dialah yang bersama Rasulullah di saat yang Rasulullah meninggal dunia. Bersama dengan kakak dia, adik dia, kakak dia, sama kakak dia. Ini ayat kata sifat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini ayat kata cerita Nabi kita ni. Kalau kita dengar cerita sebelah lek mati itu lebih berkesan daripada kita dengar cerita sebelah lek beranak. Kerana cerita sebelah lek beranak ni orang panggil mari dengan cara mukjizat, adalah di antara mukjizat tu ada. Tetapi tidak banyak daripada cerita sebelah lek mati. Sebab saya ada ayat sama tu. Nah, maka kalau kita mengaji dulu, kita mengaji sifat 20. Bila sifat Allah Ta'ala ada 13 atau 20, khilaf dah 20 tu. Di antara Maturidiyah dengan Asy'ariyah tu khilaf dah. Nak 20 ke nak 13. Dah. 20 dia tambah kaunuhu keadaan dia tambah pula 7 sifat muridan sami'an basiran. Khilaf dah 30 ke 20 sifat. Jadi nak ambil keputusan tak boleh sifat Allah Ta'ala ada khilaf dah pada dia tu. Mari ngaji pula sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam bila 4 sifat. Baik ingatlah sifat Nabi ada 4. Baik. Ingatlah sifat Nabi. Biar dia ingat sifat Nabi ada 4 boyak. Apa? Sifat Nabi ke apa? Bila? Sok hari kita sok pagi ni. Make up ke apa make up? Allah. Tak ada hari ni. Insya-Allah tak ada. Tak ada sekadar tak ada. Dan sifat Nabi kita lebih sidik, amanah, fatanah, tabligh. Terlebih lajak budak tarikat ingat habis suruh ngapa budak tarikat. Sampai hak tua ni tak ingat. Terlupa kerana mengaji 40 50 tahun dah terlupa. Tak ada besok sebut apa. Terlupa. Tapi Allah Ta'ala tak tanya tu sifat Nabi gapo sidik amanah tu saya tak tanya tu. Dalam kubur tu saya tak tanya. Fulan, RBO, ayat sifat Nabi tu saya tak tanya. Ya, Allah Ta'ala tak tanya. Allah Ta'ala tak tanya soalan, bukan tak ada soalan tu. Ngapa ingat pun tak ada soalan tu, tak tanya. Allah Ta'ala tanya amalan tu. Ya. Gapo makna sidik? Cuba kita perhati molek. Sidik makna benar. Amanah ke apa makna amanah? Jaga. Amanah ni mana jaga? Al-amin. Jaga amanah ni. Jaga amanah supaya dengan orang bui. Di mana amanah? Tabligh, apa mana tabligh? Tabligh mana sampai. Menyampai ajaran. Fatanah mana bijaksana, kena pada tempat. Buat gapo kena pada tempat. Namanya fatanah. Maka apabila kita belajar, benar-benar belajar sifat ni, sifat Nabi SAW, 4 sifat ni, dan memahami reti 4 sifat ni, sungguh-sungguhnya ia tak akan timbul benda-benda bid'ah dan benda khurafat. Sebab apa? Sebab kita yakin bahawa Nabi ni sifat tabligh dah. Siapa semua dah ajaran Allah. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaik. Allah Ta'ala kata, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaik. Hei Nabi, mutablighlah, musapalah benda aku turun padamu. Wa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Kalau mu tak buat, bermakna mu tak menyampaikan risalah Allah Ta'ala. Mana kalau kita yakin sifat tabligh ni pun cukup dah. Bahawa Rasulullah siapa semua dah ajaran Allah Ta'ala. Tak timbul benda-benda. Sebab benda Nabi tak bawa bukan agama. Mudah ya. Benda Nabi tak bawa, benda Nabi tak sampai,
benda Nabi tak ajar, bermakna bukan risalah Allah Ta'ala. Sebab kita yakin sifat tabligh. Hak ni nak masalah timbulnya kharafat, timbulnya bid'ah, timbul sebab kita tak yakin dengan sifat tabligh Nabi tu. Tak yakin dengan sifat amanah Nabi. Yakin tak? Semua tak yakin. Semua tak mengaji sifat 20. Tapi gap segena tak ada lagi benda lagi ni. Mengaji cicai dah. Susah boleh baca, susah. Sebuku kitab boleh ada 40 kali habis baca. Sifat Nabi. Gena dia timbul lagi benda bid'ah, benda kharafat. Sedangkan sidik Nabi benar, Nabi royak benar-benar. Innahu sadiqul wa'dul amin. Sifat Nabi. Al-amin, sifat amanah. Amanah di mana? Lagu mana Allah Ta'ala sapa pada Nabi, lagu itulah Nabi sapa kepada umat dia. Fasda' bima tu'mar. Allah Ta'ala suruh Nabi, fasda' bima tu'mar, membuka apa aku perintah kepada manusia, kepada hamba aku. Maka di saat itulah Nabi hipung semua. Hipung semua. Hei ya Bani Hashim, ya Bani Abdul Muttalib, ya Bani Kinanah, hei anak cucu Kinanah, hei anak cucu Bani Abdul Muttalib, hei anak cucu Hashim, hei anak cucu Abdi Manaf, hei anak cucu Bani Zahrah. Aku panggil baik Tok Nenek ya 45 dan lapis dua mari. Lepas tu surah akhir ya Bani Abdul Muttalib. Akhir sekali ya Fatimah binti Muhammad. Akhir sekali panggil anak dia Fatimah. Salini ma syi'ti fa inni la ughni anki minallahi syai'a. Mu minta lah benda dalam dunia, nak gapo minta aku. Tapi depan Allah Taala aku tak terkaya depan Allah Taala. Nabi royak benda. Dan sebab itulah dalam bulan ni orang panggil bulan Rabiul Awal ni, orang panggil heboh di kalangan masyarakat, di kalangan dunia Islam. Setengah-setengah dunia yang diheboh besar ialah bulan Maulidin Nabi SAW. Bulan Maulid. Kalau panggil bulan, mak kita kan ada maulud. Bahasa Arab panggil Maulid. Bulan maulud Nabi, bulan peranak ke Nabi. Betul juga bulan matinya Nabi SAW. Tapi hak mati kita kerak, tak suku. Kerak tak sebut hak mati, dia sebut lek Maulid. Sebab kita tak say mana sebut mati-mati ni. Tak suka sebut. Sebut mati jangan sebut pagi ni. Pasal geli punggung ni. Dengar, sebut mati ni kita geli punggung. Sebut lek suka semacam. Sebab tu kalau pergi rumah sakit ada dua pintu. Satu pintu orang pakat suka belakang. Alhamdulillah. Pintu lek beranak. Ada dia teriak ni kalau lek beranak, kita terima lek beranak ni. Ada dia teriak kita maju cucu. Teriak. Teriak ke suka? Suka ke teriak? Pergi terima pintu beranak ni. Atau bini beranak ke, anak beranak ke, cucu beranak ke, pergi terima pintu beranak, tak ada dia teriak, suka belaka, gembira. So lagi ada tepi masjid tu. Hanya bedeng biasa, gimbek bedeng. Nah, ngohalak gimbek tak? Pergi sore tu. Nah, gimbek pintu tu. Pintu sebelah lagi tu. Pintu apa panggil di masjid tu? Boleh tu kan? Pintu balang. Pak heret kedua. Lepas tu pintu hidup apa tu. Pintu tu. Hak pintu tu tak ada dia suka pintu tu. Keluarga pun tak suka, anak pun bergaduh sibuk belakang pintu tu, teriak menangis belah-belah heret mayat pintu tu. Dua. Nah, dua pintu. Padahal masa sakit belakang tu. Gimbek pintu ni suka, gimbek pintu ni duka cita. Kerana pintu ni pintu mati. Pintu ni pintu orang baru tubik daripada perut ibu, gembira suka. Sebab tu disyaratkan suka gembira sampai 7 hari. Nabi suruh tunjuk sukanya buat akikah. Suruh tunjuk kesukaan hasilnya rezeki yang Allah Ta'ala hebah anak ni, sunat buat makan akikah hari yang 7. Nak uyak atau bukan ia sore suka, bahkan nak uyak dalam kampung semua gembira suka kerana hasilnya beranak ke baru. Dinamakan akikah. Kita ngekah tak apa, baru anak. Ngekah bila-bila boleh, tapi dah mati tak boleh kami nak makan. Nama apa kalau mati nak makan hari yang 7 tu, nama gapo? Kalau beranak hari yang 7 nama akikah.
Kalau mati wak makan hari 7 nak win nama gapo? Cipu panggil nama win kena adik. Mau tahu nak win nama apa? Tahu. Tok nenek duk makan. Nama makan. Ya ada nama walimah kalau menikah. Menikah suka. Tak ada orang menikah duk teriak, tak ada. Nikah suka belaka Allah. Hak umur 7-80 kalau bini baru galak juga. Galak. Tengok baru ni menikah tina umur 70. Jatuh umur 17. Ini nak tina 70. Jatuh umur 17. Galak juga. Hak tina hak jatuh ni galak juga. Sungguh tak tahu lah dah gambar tu lah. Biar rakyat umur 70. Dah jadi sungguh. Dia tak nak faham apa. Nah, galak tak? Galak. Suka. Allah suka pakai comelnya. 70 tu baik. Umur 70. Lebih tua lebih ni baik lagi berkali. Nah, hak jatuh umur 17. Allah, yang nikah. Nah, hak tina tu boleh ada kereta baik berkali. Tak tahu. Allah alam dia tak rakyat dah. Ya, suka tak? Suka kerana perkahwin ni. Maka makan jamu bukan sekadar 200 yang suka. Nak wira dalam kampung suka semua boleh makan. Nama dia walimah. Buat mati, buat makan juga. Kau panggil apa? Tahu? Panggil apa ni? Ada panggil nama? Ingat ke tu? Ngati. Panggil mengatik. Ingat ke tu? Nak ya atas suka juga lah kalau orang tua matinya. Orang makan dia suka kan. Tok lelaki mati tinggal umur besar 2 lapis, kereta 2 butir. 7 hari buat makan. Suka tok lelaki mati boleh berlaki baru. Kalau tok lelaki hidup cerap tolak 10 lalu. Aku tak ada mati nak berlaki baru dah. Aku mati mu suka. Dah kan? Bukan suka lah tu. Kerana mati orang tak suka. Duka cita. Sehingga disyarak bagi isteri ya kena jaga tubuh ya 4 bulan 10 hari. Tak tu baik gimana? Panggil ihdad. Wai alai, wai tuk dalam Islam untuk suami dia 4 bulan 10 hari kena duk jaga dalam rumah. Ni duk jangan buat leceh je hari mula-mula lagi buat makan ke orang. Kalau suami mati, kalau isteri mati, hak jatuh tak ada kena tunggu 4 bulan 10 hari, esok bini lalu. Esok bini lalu tu. Allah galak bekok. Bini mati lepas 7 hari nyemik orang bini kelik dah. Tak boleh nak kelik lalu. Tak boleh tidur sore. Imam Ahmad tak reda orang bini mati tidur sore. Sa'im bin al-Musayyib anak murid yang mati bini hari ni esok dia pergi anak dia wis lalu dah. Ada anak murid dia. Pi anak murid dia hak lain lah. Mai anak murid baca Fatihah tak kena tak wi juga. Pak Imam Sufyan kita tak apa mati pergi lalu. Ada ngabar isak ada apa siap tu dia. Kambing ya tak boleh. Nah. Mana tu mana cara ia ada nama dia. Maka kalau kita belajar 4 sifat ni tak akan timbul benda bid'ah dan khurafat. Yakin molek sidik amanah fatanah tabligh. Yakin kata Nabi tabligh juga. Benda dalam agama Nabi tabligh lebih dah. Nabi ada amanah dan Nabi sidq. Benar. Selain pada tu benda sakun agama kalau tak ada Nabi bermakna bukan agama tu. Tak ada benda khurafat bid'ah. Hak masalahnya dak jadi berhenti sidik amanah fatanah tabligh tapi dak buat benda bid'ah. Benda tak ada masa Nabi molek. Tak ada masa Nabi pun tak apa kerana kita niat molek. Kita buat kena cara supaya masalah maulud ni niat molek. Hak ulama kata boleh buat maulud sekadar mana? Imam Sayyuti sekadar kata kita suka gembira kerana kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak ni wajib. Hak ni kena usul lah. Usul iman bagi seseorang wajib kena suka dan gembira pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kasih pada Rasulullah. Hak ni kena. Dia kata kena. Ialah kalaulah apa ni buat maulud pada Nabi sekadar baca Quran. Baca Quran. Lepas tu bacalah sejarah hidup Nabi, akhlak-akhlak Nabi. Lepas tu kalau ada wak makan ni untuk jamu makan, sekadar tu jangan lebih pada tu, maka aku kira kata benda tu benda bid'ah hasanah. Kerana bergantung pada asal kaedah kata kasih pada Nabi. Sekadar tu lah.
Baca Quran. Sebab baca Quran tak ada kena menentu malam Maulud. Baca bila-bila boleh. Tak ada apa Quran. Zikir tak ada menentu hari Maulud. Buat makan Nabi suruh. Hak masalah jadinya apabila kita khusus ibadat ni, apabila khusus kena ada dalil. Seperti gena mung tiap-tiap jemaat mung baca surah Alif Lam Mim. Gena baca tiap-tiap jemaat pagi subuh sebab ada dalil. Sebab ada dalil. Ibadat khusus kena ada dalil. Kalau ibadat umum tak apa. Mu nak baca Quran lepas asar, mu nak baca Quran lepas subuh, mu nak baca Quran zuhur, mu nak baca Quran lepas semaya, nak baca Quran lepas kerja, nak baca Quran atas kereta, nak baca Quran atas hafal tubek, nak baca Quran atas langit, nak gali kubur, hidup dalam kubur baca Quran. Tak ada apa. Sebab ibadat umum nak baca mana boleh tempat hak bersih. Jangan baca jamil soal. Pak semah tempat tu. Nah, hak ni ibadat ammah. Nak baca mana tak apa. Tapi apabila kita buat khusus kata kena baca malam ni, hari ni, tempat ni, hak ni lah berhajat pada dalil. Apa tak? Berhajat ada dalil lah. Dalil dah tak baca Alif Lam Mim malam Jumaat. Ada dalil kan Nabi SAW. Kebanyakan Nabi baca Alif Lam Mim dengan hal ata alal insan. Dalil dah boleh buat. Tu pun Nabi baca semua tak? Tak, Nabi tak nak baca semua. Tapi kebanyakan sahabat dengar Nabi baca dua surah ni. Kebanyakan. Ada juga Nabi tak baca. Maka apabila ada juga Nabi tak baca, kita pun kena tak baca ratik lama-lama sekali. Jangan baca semua. Bawa baca semua tu dia masalah sepokok kapur ni masalah lain. Tak sah semaya malam Jumaat, malaikat kena sujud sejadah. Sebab dia berasa kata tak boleh kena buat. Sebab dah baca semua. Supaya juga masalah wak maulud ni. Tak sah kita tak wak maulud, malaikat kena baca wa muhayyan. Ia tak sah. Sebab apa? Sebab berarti maulud ialah baca surat ni ya. Hak ni berhajat kepada dalil ni. Karena kita kata khusus kena baca hak ni dua cik. Kena buat rubek aku ni. Ya ada rubek pandak-pandak. Kali 500 kop pandak ya. Kalau wi mahal sikit tu cut jai. Kalau sembelih kambing kau cut jai lagi. Dah kena bawa panjang. Baca banyak tempat baca. Kalau baca habis buku tu duk rasa sehari pagelat. Dia tebal. Dia pilih tempat-tempat ya. Wa kana sallallahu. Bekok ingat? Tak ingat? Lupa apa dah? Nah. Hak ni dia panggil berhajat pada dalil. Apabila nak buat maulud, kena baca surat ni. Kena baca surat Bezangi, kena baca qasidah Busari. Hak ulama kata mencukupi kalau mau ingat nak buat maulud Nabi, membaca Quran, membaca azkar, zikir kepada Allah, atau membaca sejarah Nabi SAW. Kena baca surat ni ya. Baca surat lain gimana? Baca akhlak Nabi. Padahal baca surat ni tak erti 40 tahun, 100 tahun dah baca dengan kita tak erti gapo lagi. Gapo dia kata tahu. Tak erti nah bahasa Arab. Erti saya sedap. Allah sedap. Lepas tu mari setengah-setengah tepat mari tambah dengan genai pula. Dum tak dum dum tak dum dum. Sedap. Ya Sofi, mari dengan Sofi mari berzikir kali genai lalu lah. Sedap. Ni berhajat pada dalil lah. Kenapa? Karena ibadat khusus. Hak ulama kata bid'ah hasanah tu sekadar tu. Wak makan kerana kita kasih pada Nabi. Tak kena bulan maulud. Kita wak makan kenapa? Karena Nabi ajar. Nabi suruh it'amut ta'am. Suruh wak makan. Kita wak makan bulan lain tak apa, kita kasih pada Rasul. Kita wak makan kerana kita kasih pada Nabi itu. Nabi ajar suruh wak makan. Maka kita wak makan apabila kita ada kemudahan. Ni tak boleh wak pakak. Bulan ni tolong wak maulud belaka. Kalau tak ada pun sekut dengan air tawar tak apa dah. Tapi jangan lupa oleh sapu. Jangan lupa oleh sapu. Lepas tu rupa rubab kena buat lagu ni. Kena baca Bezangi sampai tempat tu kena berdiri. Tak kalau duduk dia kena. Sah berdiri. Sah dah buat malu kalau tak berdiri. Tak boleh. Duk buat lagu ni dah. Tak sah diri dia kena duduk sallallahu. Tak boleh sallallahu duduk dia dekat tekak dah. Kena berdiri dah. Tak kan? Bersapa satu tempat. Tempat apa dia? Ingat dulu ya cek dah. Apa kena berdiri? Tempat apa? Akhir kali. Ya tala'la usana. Itu. Itu dah. Sampai ya tala'la usana. Diri. Kalau tak berdiri dia duduk. Tak boleh duduk. Boleh tak kalau duduk? Sallallahu. Maka duduk misalnya. Sallallahu alaihi. Boleh tak? Boleh tak? Kena berdiri apa?
Kena nak berdiri. Kena nak berdiri. Lepas tu setengah lepas buat berdiri, mek bahu. Cak. Dia mau terdiri tu nak sedekah duit. Sedekah lepas tu berdiri nak sedekah. Jadi kena buat rupa duit pun kena boleh lejak plastik, kena buh ngak tu. Pernah mak? Ngapai? Kena buh nama tu. Kat diri tu dah apa nama? Dah pandai. Tak leh kena buat bagi kocok tu set yai orang panggil. Lepas tu miak bahu buh bedak putih muka. Kena berdiri. Lepas tu berdiri itulah marhaban. Apa mana marhaban? Marhaban mana selamat datang. Marhab orang mari marhaban, selamat datang. Sebab dia reke, dia bergantung atas roh Nabi mari. Ya itu roh Nabi mari, sebab tu ya marhaban ya Rasul. Apa saya tak ingat habis kata, pernah kata. Kata dia ingat. Kelimah apa kata? Mana terjemah? Mula-mula apa tanya apa? Mula-mula. Tak ingat kau? Apa? Alasah kita terlupa. Siap. Tanya. Siap lah. Tak ingat ke tua ni alasah ni mai pang ni. Tak ingat ngatik apa ni zangi apa panggil? Selawat ni tak ingat ni. Siap lah. Dah. Ada pihak ingat sekarang boleh. Terlupa lah apa nama mula-mula kali. Selalu apa nama mula-mula. Panggil marhaban tu selamat datang. Tapi boleh hadir berita tak ada niat satu kali, tapi sebenarnya asal buatnya kerana roh Nabi mari pada asal. Sebab itulah ya kena likung. Bulat tak diri. Dia berdiri penuh itu. Bulat diri. Kena bulat. Piyo dah jauh dia bulat. Kena cuba mikir. Kena berdiri kena bulat. Kena ada luar situ. Lepas tu marhaban. Selamat datang lah bahasa Melayu. Kalau marhaban. Selamat datang dia. Selamat datang Nabi. Seolah-olah roh Nabi mari. Tu dalam pegangnya ahli tasawuf sufi, Nabi mari apabila kita baca berzangin, baca zikir ni, maka Nabi mari. Allah. Satu kampung marhaban 10 buah rumah. Nabi mari 10 kali. Walaupun akidah ni tak ada di rumah kita. Tak ada akidah ni. Rumah kita sekadar baca kerana ambil terima amalan pada demo buat gitu kita buat gitu. Tak ada akidah ni. Tapi akidah ni ada cerak dalam kalangan ahli sufi, cerak yakin ni ada. Sebab ahli sufi ni akidah dia ni dia boleh tengok Nabi dalam saat yang dia tak ada tidur, boleh tengok Nabi. Bila masa yang Nabi mari, dia baca zikir, baca warid, dia baca, Nabi mari lalu. Dan setengah pada zikir dan warid ialah zikir dan warid yang ada dalam kitab berzangi itu. Qasidah Buisairi panggil. Baca qasidah ni Muhammadun sahibu qaulaini wa saqra. Baca lagi banyak lah qasidah dia tu. Maka lepas pada tu Nabi mari, maka Nabi mari itulah pak dia pakai celak mata, kacang mata. Nabi mari dekat. Nampak tak? Tak ada dia nampak, dia seorang nampak. Tok guru dia nampak. Orang siapa darajat boleh panggil Nabi mari. Darajat boleh panggil Nabi mari. Allah. Hak ni bahaya besar dalam akidah orang Islam. Nabi nak buat wisah anak negeri. Hak ni duduk Australia, awak mauluk Nabi pergi Australia. Allahu akbar. Dah. Jadi akidah lagu tu gigi mari nak support akidah Buza. Akidah panggil Buzaya dah apa panggil one way one pampaburu. One way cow panggil akidah Cina apa ya ada akidah dia tu. Dah panggil mari pancen winyan sepah bakar mari. Dah bakar mari ke? Tua tu. Ada akidah dia. Buzaya support akidah Sufi ni alaqah dia rapat dengan akidah Buza. Tapi orang kita tak ada apa pasal tu. Dia mau buat tu tak ada yakin, tak ada apa, tak ada etik kalau gitu. Tapi rupa buat lagu tu dah. Dulu. Dia ada juga susah. Tak lemek cedek jadah baru kena. Jangan jijik jadah ni, jangan jijik. Jelah dah tu. Ya kadang-kadang dia tak ada pergi kata Nabi mari tapi dia buat tu kerana pesannya dia tengok tok guru dia buat. Orang dia buat tak pak cuci depan tok sejadah molek dah. Jangan jijik. Kita tak kerti lah macam ni tak boleh jijik tu. Kerana dia ceden dah tu. Padahal dia tak ada ayat. Ceden Nabi mari, roh Nabi mari. Tapi orang panggil perbuatan amal kita tengok dulu.
Ni bahaya. Nah, sebab kita terima ajaran buat maulid ni dan surat kita baca berzanji itu hak asal bukan urang akidah ahli sunnah wal jamaah tak. Tuai asal dia berakidah Syiah. Berakidah Syiah. Tuai asal hak tulis ni. Di dalam daulah Qaramitah atau daulah Ubaidiyah di Mesir masa pemerintah Syiah. Fak dia lah orang mula-mula buat kaedah qasidah, buat surat berzangi ni untuk buat perayaan pada Maulud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hak itulah kita benci Syiah tapi dok ambil surat dia baca. Ambil surat dia baca. Padahal kan erti akhlak Nabi tak nak kena baca surat berzangi. Banyak buku-buku karangan ulama tentang akhlak Nabi. Bacalah kitab Riyadhus Salihin sebab saya dah baca Imam Nawawi. Supaya akhlak Nabi belaka tu. Bacalah kitab Amalul Yawm wal Lailah. Amalul Yawm wal Lailah Imam Nasa'i. Imam Tirmizi. Lepas tu bacalah kitab Syama'il Muhammadiyah, akhlak Nabi. Beberapa buah buku duk karang tentang akhlak Nabi dan sifat Nabi dan perangai Rasulullah. Banyak kitab tak ada kena baca kitab zangi. Zangi dalam tu banyak benda kharafat saja, benda kharafat, benda dhaif, benda molek tu ada. Wa kana salat yahlibu syata ada ayat lain tu kan. Syadidut tawadhu, ada ayat lain tu hak kena. Ya ada hak betul pun banyak, tapi hak kharafat dan hak hadis dhaif bontok tu banyak benar lagi. Hak kena, hak molek, hak betul dengan hak sungguh pun ada banyak, tapi banyak benda-benda kharafat campur itu. Lebih lagi ada yakin masalah nuri Muhammad, cahaya Nabi. Alam dunia ni dipenuhi dengan cahaya Nabi. La ilaha illallah. Hadis riwayat tentang nuri Muhammad tak ada hadis sahabat sahih. Manakah hadis dhaif, ada hadis maudhu' semua. Riwayat kata dunia ni kalau nasbah Allah Taala tak jadikan Muhammad, Allah Taala tak jadikan dunia ni. Tak ada hadis sahih lagu tu. Hadis maudhu' belaka. Disebabkan kalau dia nak besarkan hari Maulud, maka marilah hadis-hadis lagu tu. Lepas tu ada khilaf Maulud Nabi ni sebenarnya. Khilaf tahu hari gapo Nabi beranak. Nabi tak ada royak. Hari tu cerak dah hari senang. Tapi tepat dan bulan tu ada khilaf. Kalau kita pergi buat 4-12 Rabiul Awal hari Rabu. Benar hari Nabi beranak? Tak betul juga kalau orang kata nak betul hari senang, pergi hari Rabu, tak betul juga. Nabi beranak hari senang. Dan kebiasaan amal Rasulullah, kalau Rasulullah nak syukur pada Allah Ta'ala, Nabi puasa. Tak supaya tu. Dia syukur pada Allah Ta'ala satu-satu benda, Nabi puasa. Kita syukur pada Allah dengan sebab Nabi marilah dunia ni, bentuk makan kita. Lepas tu bentuk kena baca qasidah, baca berzangi, tu baru sah Maulud. Padahal tiap-tiap hari kita kena buat Maulud. Tiap-tiap hari kita kena buat Maulud Nabi. Kalau Maulud tu bermakna kita kasih kepada Rasulullah, kita gembira Nabi mari, kita belajar sunnah dia, belajar akhlak dia, bermakna wajib kita buat Maulud dan hari. Sebab kita nak mengaji hak Nabi dan hari kita kena buat Maulud dan hari. Kita buat Maulud dah balasan kita ni. Tapi Maulud kita baik lain, tak serupa dengan Maulud dia. Maulud kita ni, Maulud kita belajar akhlak Nabi, baca hadis Nabi, baca sejarah Nabi. Kalau lagu tu nak amalkan Maulud, hak lagu tu lah hak ulama kata, hak lagu tu lah hak boleh buat, hak bid'ah hasanah, hak lagu tu. Ulama tak ada ayat hak lagu ni. Hak lagu ni sedap. Lepas tu usaha pula buat berzangi bahasa Melayu. Bahasa Melayu ke mana? Ada berzangi bahasa Melayu apabila Aminah mengandung 8 bulan ke 9 bulan, tak ingat lupa. Aku tu lah. Budak-budak dah bawa tu lah. Bahasa Melayu pula dah. Jadi seolah-olah kata dengar buat Maulud, dengar nak sedap dengan telinga je. Sedap. Pakat mari sedap baca Allah. Lepas klik-klik. Dia kata selama mana? Selama kita dah buat Maulud 500 tahun dah ni. Masyarakat mak kita ni. Berapa sunnah yang hidup di dalam kita dah buat Maulud. Cuba cek. Orang ada buat Maulud tu. Rumah ada buat Maulud tu. Kampung ada buat Maulud berzangi, cara Maulud berzangi ni lah. Berapa sunnah yang hidup dalam rumah dia. Dengan sebab buat Maulud, Masya Allah, boleh pakai hijab molek.
Dengan sebab awak molek hidup semai jemaah. Dengan sebab awak molek hidup mengaji Quran. Dengan sebab awak molek tu hidup zikir pada Allah Taala. Kalaulah lagu tu Islam pak kita maju lah 40 tahun dah. Islam pak kita pakai hijab jauh 40 tahun dah. Islam pak kita hidup dah amalan Nabi 40 tahun dulu hidup dah. Sebab belum pada tu awak molek dah. Tapi tak ada hidup. Duk hidup mari dengan orang lain baru hidup. Baru hidup amalan sunnah, baru hidup pakai hijab, baru hidup semai jemaah. Ada mari dengan makhluk kali. Mari dengan galak lain. Mari dengan rubek lain, rubek ngaji sunnah tu baru hidup. Ini sebab tu kena mikir, kita mikir. Cuba telah mikir, gunakan mikir. Duk makhluk. Gapo kita kasih pada Nabi kita makhluk ni? Adakah memadai aku kasih pada Nabi kuat makhluk setahun sekali panggil dia makan nasi bakal baca zangi cukup lagu tu ke kasih pada Nabi. Cuba buat soalan jadi tanya diri lagu ni ke kasih Nabi. Puas tidak orang buat makhluk boleh baca zangi sama dia, boleh selawat sallallahu puas tidak dia. Let hang tu buat sesuatu ibadat ni pahala besar. Hak pahala besar ni nak ada dalilnya. Buat makan boleh pahala, baca Quran boleh pahala, belajar akhlak Rasulullah boleh pahala, tapi apabila buat bulan ni seolah-olah bulan ni boleh pahala besar lebih pada bulan lain. Hak tu berhajat pada dalilnya. Hajat ada dalil sebab kita etikad pergi kata buat bulan ni kelebihan besar, buat makan pun kelebihan besar, padahal buat bulan mana boleh pahala belaka makan. Pagi ni ada orang jamu, boleh pahala orang jamu, boleh pahala. Tapi apabila kata kena buat bulan ni boleh pahala besar, hak ni berhajat pada dalil ni. Sebab ia lebih pada hak biasa, hak Allah Taala, hak Nabi raya. Kena ada dalil. Kalau ada dalil, tak ada apa buat. Dia kata dalil suruh buat, tak ada. Pada dalil larang pun tak ada. Belana lik larang tu. Lik larang tu banyak, tapi larang kata jangan buat baca bezangi tu tak ada. Nabi tak ada larang baca bezangi sebab bezangi tak ada timur pada masa Nabi. Pas Nabi nak larang dah. Nabi tak ada larang baca bezangi. Mana Nabi larang selawat? Nabi larang apa selawat? Nabi suruh tak selawat pada dia. Tapi Nabi suruh selawat lagu mana? Sahabat tanya Rasulullah, kami reti dah salih padamu, wa kaifa nusalli bika. Apa lagu mana kami nak selawat padamu ya Rasulullah? Salih kami reti dah assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Rasulullah. Sahabat wi salih depan Nabi khitab ni. Tapi kami tak reti lagu mana nak selawat padamu. Kena Nabi ayat mu selawat qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itulah selawat pada aku. Hak itulah selawat hak afdal sekali. Bukan dak sallallahu Nabi tak ajar. Nak baca gila tak ada apa, tapi hak afdal sekali selawat ala sembahyang ni. Dia panggil salawat al-Ibrahimiyah. Selawat Nabi Ibrahim sekali dengan rekan Nabi Ibrahim. Ni lah selawat paling afdal. Kalau tak reti selawat hak dia mau baca bezangi, reti hak ni. Cukuplah. Teruk wala sahapa baru tak reti selawat tu. Cukuplah kita reti dah selawat Nabi ajar. Tak ada perlu dah pada selawat Nabi tak ajar. Nak reti pun tak apa, nak belajar nak kata pun tak apa, tapi hak ni lebih afdal sebab ni hak Nabi ajar. Sebab apa? Sebab kita ngaji dah sifat Nabi tabligh, fatanah, sidik, amanah. Nabi ajar benar afdal dah. Pada kacau apa? Orang wimah ngawi tahid dah kacau apa ambil tahid. Hak ni mah, hak ni besi baik oh, nah mana? Nah mana mah besi? Nah mana? Ni mah ni besi, nak ambil mana? Nak besi. Nak besi. Nak besi. Besi boleh tahu orang. Mah tak ada jual. Nah, nak kacau apa? Hak ni besi, hak ni mah. Kita nak gapo? Dua belah. Hak ni boleh mah, hak ni boleh besi. Itu nak mana? Nak mana? Nak besi dah, mek besi. Nak mah. Semua orang tahu nilai mah. Nak kacau apa mek besinya? Sama berat pada tu misalnya sama berat. Tak apa tak dia kata besi berat. Besi ni 1 tan. Mah ni berat sekut. Nak mana? Nak mati. Sebab apa? Sebab mah ni harga mahal, nilai tinggi. Supaya kat selawat ni, selawat Nabi ajar nilai tinggi, harga mahal lebih pada selawat lain. Bukan maksud tu selawat lain kita tak boleh baca. Selawat tu orang ahli pun bacalah. Kalau tak mengandungi benar syirik-syirik lah tu tak apa selawat tu orang ahli.
selawat dalam kitab apa dalam warik kitab Zam'ah apa nama tu. Al-Awratib selawat dalam rukun ni lah, gila. Selawat lain tak ada apa, tapi afdal ke selawat Nabi Hajar. Siapa yang ingat selawat Nabi Hajar cukup dah dia. Kita tu rasa tak cukup selawat Nabi Hajar. Pandok selawat Nabi ni tak sedap. Ha, ni masalah. Saat ni ngaji dah sifat Nabi, sifat 20 ngaji dah ni. Tabligh Sidik Amanah Fatullah. Ingat mulut dah. Bawa mari selawat Nabi Hajar. Tak puas hati lagi nak selawat tak wali lagi. Cukup dengan selawat Nabi Hajar ni. Baca tak sehari 10 kali pagi 10 kali tak. Hak duk buat mulut tu baca dak 10 pagi nak ayat nak tanya baca tak? Kalau hidup tak hidup 10 kali selalu buat mulut. Orang yang baca hidup 10 kali pagi 10 kali bermakna awak mulut nak hari dia tu. Dia tu lah lebih kasih pada awak mulut muhayyang lagi. Kenapa? Karena dia baca selawat. Mulut Nabi dah. Dia ingat pada Nabi dia selawat tu. Ingat pada kedatangan Rasulullah tu mulut dah tu. Kalau dia tanya tu awak mulut lah, saya awak mulut. Karena baca selawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baca akhlak Nabi, baca akhlak ni mulut hak ulama rakyat tak boleh buat. Tapi mulut kita bukan mulut hak muhayyang kasyam tu dah. Bukan dalam mulut apa ni sekadar baca zangi tu dah. Bukan hak tu ulama tu bid'ah. Sebab apa? Saya ada rubat lagi tu tak ada daripada contoh Nabi. Dan rubat lagi tu jelas dalam sejarah orang mula-mula kali ialah orang ahli Syiah. Kita benci Syiah, benci rupa Syiah, tapi dak buat amalan turut hak dia. Ha ni bahaya. Sebab tu dah jelas kita alhamdulillah tu jelas kita belajarlah akhlak Nabi, belajarlah sifat Nabi, belajarlah apa ni sejarah Nabi daripada kitab hak sahih, hak sah, hak ulama wak kira muktabar di segi ulama dunia, ulama Ibnu Qasir, Imam Tabari, ulama besar-besar Imam Bukhari, hak mari nak tulis Imam apa Imam Syafi'i sendiri mai tulis. Kita belajar hak sahih sungguh pada Nabi sallallahu alaihi wasallam baru puas. Sebab kitab Zangi ni orang panggil bukan nang seang ing tamra ang ing dalam sejarah dak bukan tamra ang ing tak ada dia kenal dalam dunia kata bono ang ing buat witian ni pun di ang ing dalam Zangi kalau buat gitu kat witian ni pun tak lepas dah bagaimana pan lalu dia bukan nang seang ing dak dia nang se baca nang sedap dengar ya qasidah dia panggil klon lagu dia sedap baca tapi campur banyak benda-benda dalam tu benda khurafat benda syirik dak lah. Nah, itu dia lah. Maka sekadar itulah pagi ni mudah-mudahan apa yang kita dengar kita dapat ambil pengajaran insya-Allah taala subhanallah.